Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan sambung mata pelajaran Tauhid bagi tajuk sifat wajib bagi Rasul. Minggu lepas Ustaz ada ajar mengenai peristiwa sifat sidik dan sifat al-amanah. Okey, kita sambung, iaitu sifat at-tablighu dan sifat al-fatanatu. Okey, murid-murid boleh tengok muka surat 28, buku teks. Okey, kita baca Okey. At-tablighu artinya menyampaikan. Suatu Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun kemari, iaitu semasa baginda beribadah di Gua Hira, malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kepadanya, iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, yang menyebabkan kegoncangan jiwa baginda. Okey, surah Al-Alaq surah yang mana? Pandai. Surah yang bermula dengan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, itu surah dia. Okey, tidak lama selepas itu, ketika Nabi Muhammad SAW telah tenang jiwanya dan bersedia untuk menerima wahyu, maka wahyu pun mula turun satu persatu. Dan yang pertama sekali turun setelah Nabi tenang ialah surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 5. Okey. Tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala mengenai sifat at-tablighu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Surah Al-Maidah ayat 67, yang bermaksud, wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika engkau tidak melakukannya dengan menyampaikan semuanya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya, dan Allah jugalah akan memeliharamu dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. Okey, pada mula-mula Nabi menerima wahyu untuk menyampaikan wahyu ini kepada orang lain, pelbagai rintangan yang telah diterima. Dekat firman Allah ni, Allah telah berfirman, Allah akan memelihara Nabi daripada segala ancaman tu. Okey, maknanya Rasul wajib menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah. Okey, itu sifat at-tablighu, iaitu menyampaikan. Okey, kita tengok surat 29, sifat al-fatanatu, iaitu bijaksana. Pada suatu ketika, Mekah dilanda banjir yang menyebabkan kerosakan Kaabah. Penduduk Mekah bergotong royong untuk memperbaikinya. Ketua-ketua kabilah telah berselisih pendapat tentang siapakah yang layak meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Mereka bersetuju untuk menetapkan bahawa orang yang mula-mula masuk ke Masjidil Haram pada pagi esoknya akan dijadikan hakim dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Pada keesokan harinya, ternyata Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang pertama memasuki Masjidil Haram. Mereka mengamanahkan baginda untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nabi Muhammad SAW membentangkan kain lalu meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah kain tersebut dan mengangkatnya bersama mereka. Setelah itu, baginda sendiri meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Kaum Quraisy yang berpuas hati dengan cara yang dilakukan oleh baginda itu. Peristiwa tersebut membuktikan kebijaksanaan dan sifat amanah Rasulullah SAW. Dengan demikian, baginda digelar Al-Amin, iaitu yang dipercayai. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ud'u ila sabili rabbikal bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surah An-Nahl ayat 125, yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmat, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Okey. Hari ni selesai untuk keempat-empat sifat wajib bagi Rasul. Okey. Yang pertama, as-sidqu. Yang kedua, al-amanatu. Yang ketiga, at-tablighu. Dan yang keempat, al-fatanatu. Okey. Sekian dulu untuk pada hari ni. Ustaz akan bagi kerja nanti dalam WhatsApp. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.